Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, terima kasih kepada rakan-rakan yang subscribe channel saya. Ini menandakan anda memberi sokongan untuk saya membuat video-video yang lebih baik lagi pada masa akan datang, dan diharap anda semua berada dalam situasi yang menggembirakan dan sentiasa berada dalam akidah yang benar, akidah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa cerita pada hari ini ya sahabat-sahabat? Terlebih dahulu saya ucap terima kasih kepada penyokong-penyokong yang memberi semangat kepada saya, dan ada yang menasihati saya supaya tidak mengambil pedulilah ke atas hinaan-hinaan orang-orang tertentu ke atas saya, dan teruskan perjuangan menentang Wahabi yang kita laung-laungkan selama ini. Yang itulah, terima kasih banyak-banyak. Dan saya sebenarnya tidak ambil peduli pun perkara-perkara tersebut, tetapi ada yang menyatakan patut juga saya memberi reaction sedikit kepada mereka, kepada umum, bahawa apa yang diperkatakan oleh mereka itu sebenarnya tidak benar dan tidak patut pun mengutuk-utuk saya kerana saya tak terlibat. Dan ada yang mengatakan kenapa tidak lawan kembali mereka-mereka itu. Jadi pada saya dah lawan dengan cara yang hemah. Ya, saya lawan dengan cara yang hemah, tanpa ada kesan bulat, tetapi ia amat mendalam. Ya, itulah yang terbaik. Kalau kita lawan api dengan api, dia akan jadi parah. Ya, kita tidak baik begitu. Kalau boleh kita abaikan saja. Ya, saya tidak mengangkat bendera putih, dan saya tidak ada sedikit pun merasa ketakutan, kegentaran, kerana pada saya tidak bersalah dalam hal tersebutlah, dan tidak ada pun sepatutnya tidak perlu ada keterlibatan saya di dalam hal itu. Anda nak bermusuh dengan orang lain, bermusuhlah, tapi saya tidak ada niat langsung untuk menjadi talam dua muka, ya, sokong sana, sokong sini, sokong sana, sokong sini. Kan, saya benda yang baik kesemuanya saya sokong, yang tak baik saya tentang. Macam tu, saya tak kira siapa, walaupun dia menganggap musuh saya, tetapi apa yang dihujahkan perkara yang baik, saya menyokong. Ya, kalau hujah kawan saya sendiri, sahabat saya sendiri, tapi hujahan dia itu buruk, saya menentang. Begitulah sikap saya. Bukan bermakna saya nak kena duduk sebelah sana, nak kena duduk sebelah sini, mesti ada pendirian. Pendirian saya senang saja. Saya yang betul tu tetap betul. Begitu. Tidak boleh yang lurus itu kita bengkok-bengkokkan, tak boleh. Ya, itulah saya yang sebenarnya. Dan saya berpesan juga supaya tidak libat-libatkan pertubuhan saya, organisasi saya yang anda sebut-sebutkan. Jadi libatkanlah saya saja, bukan bermakna saya mengaku kalah, tapi di dalam YouTube ini, dalam channel-channel media sosial ini, kita tidak perlu kait-kaitkan benda-benda lain. Nanti ia menjadi kesusahan kepada kita juga. Ya, itu yang saya pesan. Jadi saya tak naklah elaborate lebih lanjut tentang itu. Okey sahabat-sahabat, dunia akhir zaman ni macam-macam hal kan. Betul kata Rasulullah tu, ya, dalam hadis-hadisnya bahawa akhir zaman ni, yang pertama hadisnya yang popular, di akhir zaman nanti umatku berpecah kepada 73 golongan. Hanya satu golongan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Benarlah, tapi hadis ini dipakai oleh satu kumpulan tertentu, yang mana kumpulan ini merasakan merekalah golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah benar?
Itu yang menjadi persoalan kepada kita semua, yang mana golongan ini giat, cergas membida'ahkan orang lain, yang mana amalan-amalan yang diamalkan oleh ahli sunnah wal jamaah sejak sekian lama itu dikategorikan sebagai bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat. Dan kalau anda nak tahu, bid'ah yang dikategorikan oleh mereka itu ialah bid'ah yang boleh menghalalkan darah. Ini yang kita tentang sekarang ini. Kenapa kita tentang? Sebab sejarah-sejarah yang lalu telah terbukti, ya, dah ada sejarah. Jadi kita perlu menentang dakwah-dakwah golongan ini, kerana ianya boleh mengancam keselamatan masyarakat kita di Nusantara ini. Kerana apa? Kerana sejak sekian lama kita pun mengamalkan kepada 4 mazhab ini. Dan sebagaimana yang kita ketahui dan umum juga ketahui, bahawa imam-imam 4 mazhab ini lahirnya adalah zaman yang istimewa, zaman yang Rasulullah sebut bahawa inilah zaman 300 tahun, ya, selepas Rasulullah ini adalah zaman yang terbaik lah, ya. Maknanya zaman yang mendapat orang-orangnya begitu betul lah, begitu dalam bahasa yang mudah, dan yang dipanggil zaman salaf. Dan selepas itu, selepas 300 tahun, dan tapi ada juga ulama mengatakan 500 tahun, ya, 500 tahun selepas Rasulullah itu zaman salaf. Tapi kita ambil yang masyhur, kata 300 tahun. Dan semua, maksudnya semua yang kita tahulah, yang imam-imam besar, ya, yang kita ikut, 4 mazhab ni, 4 imam ni lahir di zaman salaf dan membentuk mazhab-mazhab masing-masing kerana ada perkara-perkara khilaf. Begitu juga dengan imam akidah, Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi, lahir di zaman itu, yang mengajar kita sifat 20, yang bagi memudahkan kita mempelajari akidah, mengenal Allah. Penulis-penulis hadis juga yang popular seperti siapa, ya, kalau saya, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim juga lahir di zaman salaf, yang terkenal, ya, yang pengumpul hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok, ya, golongan ini yang muncul pada kurun ke-12 lah, pada kurun ke-12, yakni lahirlah seorang, orang kata, ulama yang bernama Muhammad Abdul Wahab ini, yang merujuk kembali kepada fatwa-fatwa Ibn Taymiyah pada kurun ke-8. Jadi itu kurun ke-8 selepas zaman salaf sudah. Dan Ibn Taymiyah ini banyak menjadi kontroversi pada zaman itu, sehingga dia dipenjarakan. Dan setelah 400 tahun, Muhammad Abdul Wahab ini ambil balik dan fatwa-fatwa ataupun buku-buku tulisan Ibn Taymiyah ni untuk diamalkan. Dan disitulah munculnya, orang kata wujudnya, orang kata fahaman yang kita gelar Wahabi. Sempena nama bapaknya lah, Abdul Wahab, yang mana Abdul Wahab ni sebenarnya memang bukan berfahaman Wahabi, ya. Kita pun sedia maklum bahawa fahaman yang digelarkan Wahabi ini ialah anaknya yang membawa kepada sampai hari inilah, ya, membawa kepada pembinaan sebuah negara di sana. Dan
pada masa itu juga kejatuhan Khalifah, sistem Khalifah Utsmaniyah jatuh pada waktu itu. Sebelum itu lagi jatuh sebelum tak lama lah. Dan kalau tak salah saya lah, sebelum tu, sebab Khalifah Utsmaniyah ni jatuh pada tahun 1922 Masehi. Jadi di situlah kita nak katakan di sini, tak apa yang itu kita abalkan, tetapi mengapa mereka ini mengatakan mereka ni mengikut ahli sunnah wal jamaah yang pure. Sedangkan kalau kita lihat, sahabat jangan terpedaya lah, kalau kita lihat sahabat-sahabat, Ibn Taymiyah lahir pada kurun ke-8. Dia rujuk kepada siapa bersanad, dia belajar dengan siapa sebelumnya, sehinggalah kepada orang kata kalau kepada Imam 4 tu, ataupun sebelum lagi, ataupun direct kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana jalurnya itu. Dan 400 tahun kemudian pula sampai kepada orang kata Muhammad Abdul Wahab, di mana sanadnya itu ya. Dan kita sekarang ni ahli sunnah wal jamaah masih berpegang kepada imam yang keempat itu. Ada yang bermazhab Syafi'i, ada yang bermazhab Hambali, Maliki, dan juga Hanafi. Dan kita di sini seluruh Malaysia, kecuali satu negeri saja, kita bermazhab Imam Syafi'i ya. Dan kita punya akidah ialah akidah mengikut Abu Hasan Asy'ari dan Maturidiyah wal Maturidiyah. Jadi inilah sedikit yang kita perlu faham betul-betul. Dan apa yang kita ikut sekarang, dan melalui orang kata sanad-sanad lah, para ulama selepas itu dan selepas itu dan selepas itu, sehinggalah sampai kepada kita sekarang yang membawa orang kata fahaman ataupun ajaran Islam daripada ajaran di zaman salaf lagi. Dan salaf itu sehinggalah kepada zaman Rasulullah sallallahu zaman Khalifah, dan terus kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita masih amalkan itu. Tetapi mereka kata mereka ahli sunnah wal jamaah yang pure ya, mengikut. Ada satu penerangan dalam channel YouTube mengikut Kapten Hafiz kalau tak salah saya. Dia kata dia adalah ahli sunnah pure, ahli sunnah wal jamaah pure. Dan mereka ini, kalau anda nak tahu, mereka tidak berpegang kepada mazhab. Mereka tak ada mazhab. Kita pun heran juga. Jadi kalau mereka tak ikut mazhab, mereka ikut siapa? Kan? Jadi di sinilah kita perlu berhati-hati, sahabat-sahabat, dalam kita nak menerima. Memang kalau kita tengok, cantiklah slogan mereka ini, yakni mengikut Al-Quran dan Sunnah ya. Memang cantik slogannya, orang memang terpedaya. Tapi kalau tuan-tuan tengok, slogan mengikut Al-Quran dan Sunnah, tetapi kita tengok pada pakaian mereka saja pun dah tak ikut Sunnah kan. Kalau mereka ni benar-benar mengikut Al-Quran dan Sunnah, mereka ikutlah Sunnah Nabi. Apa yang Nabi buat, sekurang-kurangnya mereka ikut. Jangan mereka pandai bercakap saja, yang itu tak boleh bid'ah, yang ni bid'ah, yang tu bid'ah, tapi mereka sendiri tidak ikut Nabi dari segi perbuatannya. Dan satu lagi, mereka membaca hadis sendiri ke, memahami sendiri ke, membaca Al-Quran sendiri, memahami sendiri ke, dan tidak ikut kitab-kitab orang kata alim ulama yang terdahulu ya. Mereka mentafsirkan sendiri ke. Yang inilah yang kita nak tentang. Sebab perkara-perkara begini banyak pertikaian-pertikaian yang mereka keluarkan, bukan kita yang keluarkan, tapi mereka yang banyak mempertikaikan ulama-ulama, ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah. Dan ada seorang YouTuber sehingga seolah-olah mencabar mufti, mencabar
JAKIM mencabar MKI, ya, untuk mencabar ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah untuk tampil ke depan. Lucu kan? Jadi kita sebagai orang awam, yang kita juga ada peranan kita sendiri kan, kita ada tanggungjawab kita juga untuk membantah hujah-hujah mereka ini, ya, supaya orang-orang awam yang lain dapat menilai yang mana benar dan yang mana tak benar. Kemarin ada satu lagi pula video keluar menyatakan negeri Selangor ini pusat pembiakan Wahabi. Ya, banyak mereka kata sekolah-sekolah, ya. Benda ni dah lama lah. Ustaz Mahfuz dah mengeluarkan perkara ini, membongkar perkara ini sebenarnya dah lama. Dan di negeri Selangor ini banyak pusat-pusat sekolah-sekolah agama swasta, pusat-pusat tahfiz, dan adalah sekolah-sekolah yang berfahaman Wahabi. Mereka menggunakan kaedah mendoktrin kanak-kanak lebih awal, ya, mendoktrin fahaman mereka di zaman kanak-kanak lagi. Ini kadang-kadang pihak berwajib kita pun saya pun tak faham lah kenapa pihak berwajib Jabatan Agama yang sememangnya di sini di negeri Selangor ini berfahaman, orang kata, mengikut mazhab ahli sunnah wal jamaah, bermazhab Syafi'i, dan tidak mengambil apa-apa tindakan ke atas sekolah-sekolah ini, ya. Dan memang kalau kita tahu benda tu, kita war-warkan benda tu bahaya kepada masyarakat di masa akan datang, dan bersalahan dengan apa yang mazhab Syafi'i ajarkan atau yang kita amalkan, bermakna kita kena cegah lah. Pihak berwajib lah kena cegah kan. Kita cuma mampu macam ni lah, kita mampu mengeluarkan video dan menghentam orang-orang tertentu supaya masyarakat faham. Itu saja kemampuan kita. Dari segi penguatkuasaan undang-undang terletak kepada pihak kerajaan, pihak berkuasa agama, ya. Jadi itulah yang kadang-kadang saya rasa pening juga. Saya rasa macam pelik kan, pelik. Anda bagaimana? Cuba anda fikir-fikirkan, kenapa boleh berlaku begitu. Dan hari ini pula banyak juga orang kata di dalam media sosial ini tentang perkara-perkara yang orang kata tidak masuk akal. Kadang berlaku macam-macam, ya, macam-macam perkara yang kadang-kadang memeningkan kepala kita. Dalam kita duduk menentang Wahabi, kita duduk menentang fahaman-fahaman yang ajaran-ajaran sesat itu, muncul pula perkara-perkara lain. Nampak tak penghinaan orang Islam sendiri ke atas agama Islam, ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terbaru, keluar pula pengkit berpakaian ihram lelaki tawaf di Kaabah. Ini apa semua ni, ya Allah? Ini apa ni semua ni, sahabat? Kita mereka ni pengkit ni pula berani memberi butir-butir peribadi dia, dan dengan namanya, asalnya semua sudah ada. Apa tindakan yang boleh diambil oleh pihak berwajib? Saya pada awalnya saya rasa bukan pihak berwajib yang ambil tindakan, sepatutnya agensi yang menguruskan umrah itu patutnya diambil tindakan, kerana mereka cuai dalam melaksanakan tanggungjawab mereka itu untuk membawa jemaah umrah contohnya, dan mestilah ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi. Tidak boleh sewenang-wenangnya mereka ni sebagai sebuah agensi Islam yang membawa jemaah untuk menunaikan umrah di tanah suci. Ini memalukan kita semua.
dan kerajaan harus pandang serius terhadap perkara ini, ya. Dan macam-macam lagi yang lain-lain berlaku tentang, contohnya ajaran sesat kemarin, hadi minallah pula, ya Allah. Apapun, saya mengantuk sikit sebab saya baru saja lepas tengok live mereka. Ada live terbaru, ada studio Dr. Nasir Vlog yang bersama dengan Dato' Ghazali yang berikhtizam untuk menentang Wahabi, dan saya menyokong penuh kerana saya juga berikhtizam untuk menentang Wahabi, dan saya akan keluarkan video-video yang lebih baik selepas ini, insya-Allah. Mungkin video-video yang ada isi untuk kefahaman orang awam di peringkat level orang awam seperti saya, dan dengan bahasa-bahasa yang mudah, ya. Dan saya juga tengok video Mr. Rafi kita, beliau pun menyentuh tentang penentangan ke atas Wahabi. Bagus, itu saya sokonglah. Janganlah keluarkan video mencaci, mencela. Tapi saya tak tahulah, sebelum tu takut ada terserah pada dia lah, dia nak mencela orang tu, ya Allah saja yang tahu. Jadi saya harap tak adalah yang begitu. Semoga usaha menentang Wahabi ini diteruskan bersama oleh semua pihak yang merasakan bertanggungjawab untuk membenteras fahaman yang amat bahaya kepada masyarakat di bumi bertuah ini. Okey sahabat-sahabat, saya mohon sokongan daripada sahabat-sahabat semua, kerana tanpa sokongan sahabat-sahabat semua, siapalah saya. Dan kepada yang belum subscribe, boleh subscribe. Dan mudah-mudahan dengan sokongan sahabat-sahabat semua, video-video yang sebegini, video-video yang menentang Wahabi itu akan sampai kepada orang awam, supaya orang awam lebih faham akan apa yang kita hendak sampaikan, yakni bahayanya fahaman Wahabi kepada orang awam sekalian di luar sana. Itu yang matlamat kita. Sekadar kita bercakap, video ini tidak sampai kepada mereka, dan mereka pun tak faham, tak tahu. Mereka ingatkan apa yang Wahabi buat itu betul, kerana motonya mengikut Al-Quran dan Sunnah. Tetapi apa yang moto yang mereka sebut itu sebenarnya itu adalah satu, orang kata, hashtag saja, tapi pelaksanaannya yang sebenarnya tidak begitu. Okey, di situ saja pada malam ini, pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.